Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Ustaz Saifuddin. InsyaAllah hari ini Ustaz akan ajar kamu mata pelajaran ibadat darjah 5. Tajuk yang pertama iaitu solat. Tapi sebelum kita mula, marilah kita sama-sama baca doa pelajaran supaya kita lebih memahami apa yang kita belajar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita teruskan lagi. Pengertian solat. Jadi slide yang pertama itu pengertian solat. Solat. Apa itu solat? Hari-hari kita lakukan solat kan? Murid-murid kat rumah tu solat tak? Jadi, solat. Solat dari segi bahasa bermaksud doa, iaitu memohon kebaikan. Dalam firman Allah Ta'ala, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ Wallahu sami'un alim, yang bermaksud doakanlah untuk mereka kerana doamu menjadi ketenteraman untuk mereka. Sadaqallahu azim. Surah At-Taubah ayat 103. Jadi kat sini kita kena solat kerana solat itu adalah doa. Dengan banyak kali kita solat, dengan banyak kali itulah kita berdoa kepada Allah. Seterusnya, solat dari segi istilah. Tadi dari segi bahasa, ni dari segi istilah. Dari segi istilah bermaksud solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Isinya ataupun isi pentingnya kat sini ialah beberapa perkataan dan perbuatan. Di dalam solat mestilah ada perkataan yang kita ungkapkan ataupun yang kita cakap dan perbuatan yang kita kena lakukan. Mestilah dimulai dengan takbiratul ihram, mula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu adalah maksud solat dari segi istilah. Okey, seterusnya. Barulah kita masuk waktu solat. Hari-hari kita solat kan? Berapa kali kita solat sehari semalam murid-murid? Berapa? 4 kali? 3? Nampak sangat ponteng tu. Jadi, berapa? 5 kali waktu solat sehari semalam. Kalau kurang tu, ponteng lah tu. Jangan ponteng. Jadi waktu solat bermula dengan zuhur dulu. Zuhur bila? Bermula apabila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Jadi waktu zuhur inilah waktunya. Tapi kebiasaannya zuhur yang kita tahu dalam pukul 1:30 ataupun 1 lebih lah macam itu. Dan waktu asar. Bila waktu asar ni? Bermula apabila bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang dari alat pengukur dan berakhirnya sehingga matahari terbenam. Itu waktu asar. Seterusnya, waktu maghrib. Bila? Bermula apabila matahari terbenam hinggalah hilang mega merah di kaki langit. Ini waktu maghrib. Waktu isyak. Bila? Bermula apabila hilang mega merah sehingga terbit fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Fajar sodik ni adalah fajar yang sebenar.
subuh. Bila waktu subuh? Bermula dari terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Okey. Kita dah tahu kelima-lima waktu solat. Okey, seterusnya. Syarat-syarat wajib solat. Ada berapa syarat wajib solat? Ada 6. Yang pertama, Islam. Seseorang itu mestilah Islam. Yang kedua, baligh. Apa itu maksud baligh? Baligh ni telah sampai tempoh kematangan ataupun sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Mestilah berakal. Mestilah orang tu berakal, bukannya orang gila. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Mestilah suci. Khusus untuk orang perempuan ataupun kaum hawa. Mestilah suci daripada haid dan nifas, barulah boleh sembahyang. Yang kelima, sejahtera panca indera. Apa itu maksud sejahtera panca indera? Sejahtera panca indera ni seperti panca indera kita lah. Melihat, membaca dan sebagainya. Mestilah sihat. Mestilah sihat panca inderanya. Yang keenam, sampai seru. Apa maksud sampai seru? Mestilah tahu kewajipan solat tu. Seseorang tu mesti tahu kewajipan solat. Itulah maksud sampai seru. Dia tahu wajibnya solat. Okey, seterusnya. Syarat-syarat sah solat. Tadi syarat wajib. Syarat-syarat sah solat ada berapa? 6. Sama juga. Cuma lain. Yang pertama, iaitu suci. Apa itu maksud suci? Suci daripada hadas dan najis. Sekiranya ada hadas, ada najis, kena bersihkan dulu. Barulah boleh sah solatnya. Barulah boleh solat dan sah solatnya. Yang kedua, menutup aurat. Mestilah seseorang itu wajib menutup aurat. Ataupun kalau tak menutup aurat, tidak sah solatnya. Yang ketiga, mengetahui cara solat. Seseorang itu mestilah tahu cara-cara solat. Ada berapa waktu, ada berapa rakaat. Contoh solat subuh. Ada berapa rakaat. Macam mana niat. Macam mana nak sujud. Macam mana nak rukuk. Tu mestilah tahu cara solat. Yang keempat, di tempat yang suci. Mestilah tempat yang kita nak solat tu bersih. Suci ni bersih. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Mestilah kita tahu dah sampai masuk waktu, barulah solat. Jangan tak masuk waktu dah solat. Tak sah solatnya. Sampai masuk waktu, baru solat. Yang seterusnya, menghadap kiblat. Mestilah kita solat menghadap kiblat, bukannya menghadap tempat lain. Okey, seterusnya, rukun solat. Tadi kita dah belajar syarat wajib, syarat sah, barulah kita ke rukun solat. Di dalam solat terdapat 13 rukun dengan dijadikan toma'nina pada 4 rukun itu sebagai sifat kepadanya. Yang bermaksud rukun solat ni mesti ada 13. Ada 13 rukun solat. Dan dengan dijadikan toma'nina. Apa itu toma'nina? Toma'nina ini adalah berhenti seketika. Okey, seterusnya. Rukun solat yang pertama adalah niat. Niat di dalam hati. Ada terbahagi kepada 2. Yang pertama, tidak wajib melafazkan niat. Hanya sunat ataupun hanya solat sunat supaya ia dapat menolongkan hati. Yang kedua, bagi solat fardu wajib terdapat 3 perkara. Apa itu 3 perkara dalam niat ni? Yang pertama, qasad. Yang kedua, ta'arud. Dan yang ketiga, ta'ayun. Apa itu qasad? Qasad ni bermaksud sahaja aku solat. Itu maksud qasad. Yang kedua, ta'arud. Apa itu ta'arud? Ta'arud adalah ungkapan fardu. Fardu tu adalah ta'arud dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, ta'ayun. Ta'ayun ni adalah waktu solat fardu tu, seperti subuh, zuhur dan sebagainya. Jadi, ketiga-tiga ni mesti ada di dalam niat kita apabila nak solat fardu. Qasad, ta'arud dan ta'ayun. Ini niat di dalam hati ni adalah rukun solat yang pertama. Yang seterusnya adalah qiyam. Qiyam ni bermaksud berdiri.
berdiri tegak. Sekiranya seseorang tu tak mampu berdiri, bolehlah berdiri secara semampu yang dia boleh. Qiyam ni, berdiri. Sekiranya ada keuzuran, itu dibolehkan seperti duduk dan sebagainya. Tetapi kita ni sihat walafiat, berdiri ketika solat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ketika kita mengangkat takbir. Contoh, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, tu contoh. Yang keempat, membaca surah Fatihah. Selalu kita baca surah Fatihah kan. Yang kelima, rukuk serta tamakninah. Mestilah rukuk serta tamakninah berhenti seketika. Yang keenam, iktidal serta tamakninah. Iktidal macam mana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada yang mengangkat tangan, ada juga yang tidak mengangkat tangan. Tapi kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Okey, seterusnya. Yang ketujuh, sujud. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Seperti bacaannya, Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Itu duduk antara dua sujud, dia punya bacaan. Yang ke-9, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni selepas sebelum kita bagi salam, tasyahud akhir ni. Dan akhirnya fil alamina innaka hamidun majid. Tu dia punya bacaan akhir. Tapi ada at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamina innaka hamidun majid. Yang ke-10, selawat atas Nabi. Yang ke-11, duduk untuk bertasyahud, selawat dan salam. Yang seterusnya, yang ke-12, memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat. Yang pertama adalah rukun. Yang ke-13 terakhir adalah tertib. Mesti mengikut susunan daripada yang pertama sehingga yang ke-13. Okey, sampai situ sajalah kita punya pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita akhir ataupun kita tangguhkan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama baca tasbih kafarah dan surat Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sadaqallahul azim.